PMTJ Sembang Semboy. Dah breakfast ke? Alhamdulillah. Sekejap lagi. So alang-alang kita berada di Penang ni kan, kita nak cakap logat Penang sikit lah ya. Apa khabar doktor? Baik. Berapa hari dah doktor? Doktor kat sini berapa hari dah? Dah hari keempat kot kat sini. Lama. Okey, dah lama dah 4 hari. Korang sihat? Alhamdulillah. Ikut doktor hari. 4 hari tu? Wow, okay, wow. Mana-mana aja. Dah try dah nasi kandar? Oh dah. Apa try kat mana tu? Itu yang wajib. Itu yang wajib kan? Alright, so kita straight to the point. So walaupun Sembang Semboy, kita ada beberapa soalan yang kita nak tanya dekat doktor. Betul tak tuan? Memang setuju sangat. Orang yang berkelayakan untuk menjawab soalan-soalan. Alright, okay. Kelayakan tu. Okay, soalan pertama. Okay, soalan yang kami nak tuju adalah Politeknik Metro Tasik Belugor telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 5 IOC. So, bolehkah doktor terangkan sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan IOC, rintis dan apakah kelebihan Politeknik yang telah diiktiraf sebagai IOC, rintis? Sebenarnya lebih dahulu terima kasihlah kepada PMTJ lah kerana sudi menjemput saya lah pada pagi ini kan. Sebenarnya bila kita bercerita tentang IOC atau industri on campus ni, sebenarnya kita nak membawa industri kepada persekitaran kita lah. Maksudnya persekitaran PDP kita, dan PMTJ adalah sebagai dia punya rintis sebagai game changer kepada politeknik metro yang lain. So kiranya 2 in 1? Ya, 2 in 1. Okay. So kita tengok dari segi capability ataupun keupayaan PMTJ sendiri lah di bawah Tuan Pengarah yang berupaya meningkatkan dari segi kolaborasi. Ada sedikit ujian di situ. Okey, faham. Dari segi responsif kita, macam mana dari segi PDP kita kena responsif pada industri. So ini adalah salah satu kaedah macam mana kita nak respon kepada pihak industri. Macam mana kita nak merapatkan mismatch antara jurang kemahiran, keperluan yang ada di industri dan juga Kemudian lama dah proses doktor kita nak develop daripada permulaan, daripada basic tu sampai peringkat sekarang. Berapa lama kita ambil itu? Saya rasa dekat setahun jugalah. Setahun. Kita ambil masa. Okay. Tapi kita nak baiki industri, saya rasa itu yang paling sukar sekali lah. Macam mana kita tak kata orang zaman sekarang ni membeli jiwa. Membeli jiwa industri itu untuk supaya nak berdamping dengan kita, membantu kita kan, nak mencurahkan kepakaran kepada kita. Saya rasa itu ada satu yang sukar lah. Dan tanya sekali lagi lah kerana PMTJ dia berjaya membula-bulakan kata orang mandrem kan, mandrem di industri, mandrem bahaya supaya dia boleh collaborate dengan kita, bekerjasama dengan kita. Itu satu. So kiranya ianya macam menjaminkan kepada student kita lah bahawa kalau dia belajar di institut kita, meaning that dia dah menguasai keperluan industri. Ya, betul. Kalau boleh kita nak mengurangkan jurang dia panggil learning curve. So adaptability pelajar kita bila dia bersama dengan industri, learning curve tu kalau boleh sependek mungkin. Maksudnya dia work ready lah. Dia habis belajar, dia dah work ready untuk bekerja lah bersama industri. Kita tak nak ambil masa 6 bulan, 3 bulan untuk dia beradapt dengan industri, nak belajar. Itu satu benda yang akan membuang masa lah kan. Betul. Dan kita pun tahu sebenarnya demand on industri ni dia bukannya macam like 5 tahun dan dia akan up baru, dia sentiasa cepat. Betul tak? Dia sangat cepat. So kalau kita tak bekerjasama dengan dia orang, kita takkan dapat the latest punya technologies, the latest ways, the latest betul. Saya agree. So, mengarah Tuan PMTJ. So, apakah dia punya bebanan, bukan lagi cakap bebanan atau kita kata cabaran. Cabaran. Bila PMTJ diiktiraf sebagai IOC rintis. Bukan bebanan, tapi satu cabaran kepada kita semua. Kekuatan kita adalah bergantung pada staff. Kalau komitmen staff, tanggungjawab staff, itu yang penting. Bila staff tu turun ke padang, ke industri, pastikan industri ada masalah ke mana, yang kita bawa dia tuju ke politeknik, kita akan selesai. Itu dia punya main point dia. Jadi hubungan kita dengan industri dan juga pihak di PKK di bawah BPPI, pastikan bahawa benda tu adalah mengikut apa yang ditetapkan dalam IOC. InsyaAllah kita akan capai. Peranan pengarah pun sangat senyap. Lagi sekali bonus di situ.
Terima kasih. Bonus di situ. Hari ini pengarah kita memang berbunga-bunga lah cerita dia. Alright, so itu soalan pertama. Soalan kedua, kita khaskan dua soalan dia. So ada satu, nombor dua adalah apakah kelebihan program Institute on Campus IOC ini kepada pelajar-pelajar PMTG? Tadi kita dah rangkul secara dasarnya, kita nak tip sikit. Sebenarnya kita nak jadikannya macam added value lah. So sekarang kita just imagine mungkin pengeluaran kita punya pelajar tu ramai di pasaran. So macam mana kita nak bagi satu nilai tambah kepada pelajar kita supaya pelajar kita mendapat keutamaan. Ataupun kata orang tu, kalau ada 10 orang, kita pelajar PMTG tu yang dipilih disebabkan oleh added value. Itu tujuan utama. Quality of graduate. Yes, marketability market supaya lebih marketable lah pelajar kita. Itu dia punya main mission. Itu pandangan daripada BPK. So apakah pandangan daripada Politeknik Metro Tasik? Okey, kita di sini kita memberi fokus kepada bidang video filem dan satu lagi IT. Ini podcast yang kita buat ni sebagai salah satu untuk viral kepada orang ramai. Yes, dan satu platform. muda-mudi minat dalam keadaan kita buat apa yang diminat. Betul. Salah satu platform untuk mempromosi bahawa bidang yang ada di Politeknik Kosum itu adalah satu bidang yang hebat. Benar. Yang perlu diceburi oleh semua pelajar masa sekarang. Itulah. Saya pun tengah berfilm dalam Okay, podcast sendiri pun adalah salah satu platform bagi kedua-dua program yang ditawarkan PMTG kan. Dua soalan kita dah tanya kepada kita punya pengarah PMTG dan juga Dr. Syarizal. So itu sahaja kita punya podcast Sembang Sempoi. So boleh tak kita buat track Sempoi iaitu macam cakap macam ni. PMTG Sembang Sempoi. Boleh tak? Boleh. Alright. So, okay, kita 1, 2, 3. PMTG Sembang Sempoi. Selamat datang ke segmen PMTG Sembang Sempoi. So, hari ini kita ada tetamu iaitu daripada KK Baling, pengarah College Community Baling iaitu Dr. Isli dan juga pengarah Politeknik Metro Tasik juga. Memang kalau pergi PMTG kita dah kenal dah pengarah kita ni. Sangat ramah. Saya tambah bonus dekat situ. Okey. Sebelum nak berbincang, Dr. Zilin dah seorang yang memang berpengalaman dalam bidang kulineri. Dia chef. Kulineri? Chef. Sebelum tu bertugas di College Musikal Tani. Okey. Kemudian bertugas di Baling dan juga pernah memegang sebagai presiden kulineri. Kan? Betul tak Dr. kan? Ini masak sedap memang chef memang terbaik ya. Beruntung isteri Dr. Islin ya. Alhamdulillah ada chef di rumah. Okey doktor, sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih terima saya ke PMTG. So macam mana bila tuan datang ke PMTG for the first impression tu? Sangat menarik. Dari apa ni industri driven ya. Saya tengok dia punya teknologi. Teknologi kan, sebab di Baling ni kami fashion dan pastry. Jadi bila saya cakap Kedah tu. Boleh, tak ada masalah. Bila saya main ke PMTG ni, satu view yang lain. Sebab di sini dia dengan videonya, animasi dan sebagainya kan. Jadi view saya ni saya totally 100% tukar. Sebab di sana kemahiran dengan masak dan menjahit. Tapi di sini saya tengok dengan kamera, dengan broadcast dan sebagainya sangat menarik saya. Dan drone dan sebagainya. Which is saya rasa saya kena embedkan bidang yang ada di sana di Bali dengan teknologi-teknologi begini. Selitkan sebab teknologi ni sebenarnya dia meluas. Walaupun kita cakap fashion, tapi it still boleh relate dengan IT. InsyaAllah. Saya cuba dari segi teknologi dengan tekut. Lepas ni kita kolaborasi Segumbung kita buat khusus untuk Bali. Ya, betul. Saya memang berangan-angan nak bawa staff saya ke PMTG ni, nak melihat bagaimana staff dia yang berada di PMTG ni. Saya dengar cerita memang meletup-meletup. Meletup. Itu bahaya. Hebat tu. Jadi saya nak datang mempelajari lah. Especially yang tentang ni lah, yang dunia broadcast dan sebagainya. Banyak ya kita dengar pujian daripada Dr. Rizli ni. Sini sebab kita ada program, kedua-dua program kita adalah IT. Jadi memang kamera and all those teknologi memang kita tak boleh lari daripada situ.
Kita boleh cakap kecil-kecil tanpa berbisa. Kan? Itulah PMDG lah. Okay, now kita terus kepada satu soalan. Mohon Tuan beri pandangan ataupun sedikit nasihat bagaimana PMDG boleh menjadikan sebuah institusi bank yang sentiasa cemerlang dan berjaya untuk jangka masa panjang. Okay. Saya punya pandangan untuk kita relevan dengan industri, kita mesti ada collaboration dan juga kita mesti ada hubungan yang strategik dengan industri. Jadi tidak ada jawapan lain lah yang saya rasa yang tepatnya adalah apabila kita nak industri relevan ni, kita mesti dengan industri. Dia tak boleh dengan collaboration dengan institusi lain yang setiap collaboration mempunyai impak dia. Jadi kalau kita macam doktor kata tu kan, macam PMTG, kita akan fokus pada dua bidang tu lah. Ya. IT dan IT juga dan video filem. So industri yang melibatkan bidang jadi okay. dia fokus kepada niche area kita. Kalau di sini filem dan juga broadcast dan sebagainya, fokuskan pada yang itu. Jadi kita biarlah kita champion pada satu bidang, kita champion dan kita expert bidang itu, dan bidang itu sebenarnya luas di luar sana, dan orang akan start mencari pelajar kita kerana perbezaan di antara pelajar kita dengan pelajar lain adalah kita adalah yang begitu rapat dengan industri punya praktis. Sebenarnya itulah sebenarnya dia punya key dia. Kalau kita nak different, nak jadi dia berbeza daripada institusi lain, kita perlu berbeza dalam satu aspek yang orang lain tak sempat nak dapat, kita dah dapat, kita dah kecap. There's something yang kita pegang, yang kita ada value yang orang lain tak ada. Itu yang menyebabkan pelajar kita akan jadi marketable. Jadi sebenarnya itulah yang sebenarnya yang ni kan. Jadi kalau poli atau college community yang nak buat IOC, sebenarnya kita ke arah itu. Jadi katalah nak dapat expert broadcast ataupun animasi dan juga berkenaan dengan telefilm dan sebagainya, ambil pelajar PMDG. Kalau untuk pelajar untuk fashion, pergi ambil yang Bali, sebab dia adalah pelajar-pelajar yang dilatih bersama institusi dan juga industri. Kita nak branding, yes, kita nak macam Colgate kan, Colgate. Cepatlah dengan industri. Tak boleh ada sedikit pun langkah belakang. Kita tak boleh setengah institusi kita percaya pada pendidikan saja. Kita duduk dalam bidang tu saja kan. Kita tak melihat kepada ruang yang lebih besar yang mana-mana agensi yang boleh membantu kita. Sebenarnya industri ni dia punya willingness nak membantu kita ni sebenarnya tinggi, sebab dia orang yang nak pakai produk akhir tu. Betul. Contoh yang terbaik kan baling ni baju baju sendiri kan. Baju kita buat sendiri, buat dengan industri. Sehingga kan kita punya fokus produk yang dibuat di syarikat yang besar-besar sama dengan kita tu, dia akan sub balik baju ni untuk kita sendiri buat bersama dengan good name dia, brand name dia, kita akan naik bersama. KK Baling ada produk sendiri? Ya, kita ada baju kopra dan juga pastry pun kita dah lancarkan 2 lagi produk baru bersama dengan industri. Ini semua kalau tidak kerana pertolongan industri, kita tak boleh berada dalam pasaran yang terbuka sekarang ni. Betul. Yang hebat dia, sebilangan staf tak ramai. Berapa doktor dengan staf? Staf saya 31 orang. Wah, 31 orang daripada PMDG. Wow. Tapi alhamdulillah staf saya sangat komited, dan saya rasa kejayaan College Unity Baling disebabkan komitmen staf. Teamwork tu penting. Kita ni hanya merancang, tapi yang melaksanakan tu yang terbaik lah. Yang saya rasa staf KK Baling ni adalah yang the best yang saya dapat. Jadi banyak yang kita dapat pelajari daripada doktor. Mungkin lepas ni kita beralih, lawak balik. Dan memenangi anugerah, baru ni menangi anugerah baru ni. Kita beberapa anugerah kita dah menang. Yang pertama adalah SMB Bank 90 Days Business Challenge. Kita menang sebagai Johan lah. Dan juga kita anugerah Compete KPT. Kita mau pulang 13,000 untuk bisnes. Alhamdulillah. Dan itulah perjalanannya dalam kesohanan. Kita cuba nak menjadi
dikenali lah. Ya. Dikenali. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Doakan yang Kita terbaik doakan kepada terbaik kita, lah dan saya doakan juga PMTG sukses, hebat di bawah urusan TS Carol, InsyaAllah. dan juga komitmen daripada staff. Saya rasa memang support lah. Sentiasa kreatif tu yang PMTG ni saya suka, sentiasa kreatif. Ya, ya. Okay. Saya rasa. Kita ada 60 dan 60 tu sama-sama membina satu idea. Semoga IOC Nice, Lintis ya, berjaya di bawah PMTG dan juga InsyaAllah. beberapa institusi lain Okey. bersama dengan JK Bali. Tadi itu soalan daripada Dr. Rizlin. Now, ada satu Ada soalan. lagi? Satu Ada soalan lah. dekat pengarah PMTG lah. Ya. Harapan tuan kepada harapan PMTG sebagai institut Tibet yang unggul. So, apakah harapan yang tuan cuba nak develop? Okey, untuk harapan kita untuk dari Tibet untuk unggul, tadilah seperti kata doktor lah. Kita dengan industri, wujudnya institusi itu sebagai tempat industri melakukan kerja di sini bersama pelajar dan bersama staf dan melahirkan suatu idea dan produk yang memang berkualiti itu kita dah unggul. Tak perlu dalam kelas belajar teorinya tapi tak praktikal. Kita nak industri yang kita duduk sekali buat produk kita market bersama-sama dengan si. Macam doktor buat tadi memang terbaik lah. Itu yang kita nak tu, hasil daripada tu. Bukan on paper saja, tapi reality. So berakhir sudah bagi kita sesi dengan Dr. Rizlin. So doktor, tadi Dr. Shazlin dah buat trademark. So boleh tak kita copy sikit? Boleh. Okey, PMTG Sembang Semboy. Okey, boleh Boleh. Okey, 1 2 3. PMTG Sembang Semboy. Okay, now kita bersama dengan Tuan Haji Azrin. Assalamualaikum Tuan. Selamat datang ke PMTG. Sahabat lama saya ni. Lama tu Tuan? Lama dalam sistem. Dalam sistem. 20 tahun. 20 tahun Ya. Ni brotherhood dah ni kita dah cakap dah. Kami Metrorian. Oh, Metro yes. Okay. Tuan sendiri pun daripada Politeknik Metro Johor Bahru. Ya. Saya. Tuan sihat ya? Alhamdulillah. So macam mana perjalanan daripada Johor ke Penang? Ya. Jauh sebenarnya Johor ke Penang tu. Jauh di mata tapi dekat dia. Wow. Wow. Betul-betul rapat tu. Malam pun pergi ambil kat airport semalam. Pergi ambil kat airport. Saya semalam naik My Airline Oh my anak Malaysia mai. di Malaysia. Penerbangan sampai 15 minit lebih awal. Oh, okey. Jadi saya tanya pilot, macam mana boleh cepat sampai? Mm-mm. Dia kata dia ikut highway, tak ikut jalan lama. Ikut highway tu. Dia ikut highway. Dan macam airline tu ya. Biasa orang ikut atas laut. Ni highway. Saya nak cubalah nanti. Sebab kami di Johor pun dah macam adik-beradik dah. Lalu ke Johor kan program Ya, program offline. Oh ya, masih lagi lah. okey. Selalu ke Johor. Tapi itulah tak ada kesempatan lagi nak singgah singgah di boleh. PMJB. InsyaAllah lah nanti one day. Silakan. Boleh tuan kita buat benchmark ke sana? Selalu kita ke sana. Alright. Dan banyak tolong kita kan transport dan kenderaan van kita pergi guna pakai yang Last time Convo PMTG kan buat di Di JB. Austin Ya, ya, Austin. di Austin Hotel tu kan. Tapi kami tak ada lah dewan sebesar macam tu. Tuan, sewa je. Sewa je. Okey tuan, ada satu soalan ya. Satu soalan untuk Menara Politeknik Satu Johor je. Bahru, satu saja. So, boleh tak tuan kongsikan kejayaan sepanjang tuan berada di PMJB dan mungkin sedikit PMTG boleh follow rapat-rapat PMJB ni sebab saya dengar PMJB ni hebat-hebat. Banyak juga kecemaran yang berlaku di sana. Kira-kira yang berlaku di sana. Mungkin tuan sebab boleh dia ada bidang keusahawanan kat sana. Oh. Salah satunya kan di Malaysia. PMDB menawarkan 3 program. So salah satu program itu adalah Diploma Keusahawanan dan Diploma Keusahawanan ataupun cekatannya DEN hanya ditawarkan di PMJB sahaja setakat ini. Jadi Di kalau Malaysia, di Malaysia Satu sahaja di PMJB. Wah, sangat special tu. Jadi kalau nak tambah di tempat lain kena jumpa Dr. Ijat. Okey. Jadi menjadi tempat yang sebenarnya menawarkan program dia, cabaran pasti ada. Betul. Dan kami tidak ada mana-mana benchmark di institusi lain. Betul. Contohnya di Politeknik lah. So kami kena
lead the way dan sebenarnya menghadapi segala cabaran bersendirian dalam konteks kami tidak ada tak boleh nak buat perbandingan dan sebagainya. Pioneer kan. Sebab pioneer dan kami telah graduan sulung daripada program diploma kesusanan atau program DEN ini telah kungfu pada tahun lepas. So alhamdulillah GE graduate priority bagi mereka memang tinggi, tak ada masalah. Walau bagaimanapun sebenarnya walaupun PMJB hanya politeknik menawarkan diploma kesusanan, tetapi sebenarnya program kesusanan ini merentasi semua institusi, sama ada di politeknik atau di konektiviti. Sebab di PMJB itu sendiri pelajar-pelajar yang menunjuk dari segi minat kesusanan tu bukannya datang daripada diploma kesusanan, Bidang lain. bidang lain. Jadi sebenarnya cuma orang tanya saya, parent tanya, apa beza diploma kesusanan dengan diploma sebagai contoh satu lagi diploma logistik ditawarkan. Siapa actually target group untuk diploma kesusanan? Sebab kalau dia tak masuk diploma kesusanan, dia ambil program selain daripada diploma kesusanan, tak kisahlah program apa, dia masih boleh jadi usahawan. Ya. Sebagai contoh kalau dia kata anak saya masuk diploma logistik, dia keluar boleh jadi usahawan. Sama juga. Tapi anak saya kalau masuk diploma kesusanan, dia keluar tak boleh jadi logistician. Itu kelebihan pada logistik kan. Ha, Jadi contoh apa lah kan. jawapan yang ni kan. Untuk Macam mana nak jawab? Jawab tak boleh sesi ni lah, kena buat sesi lain. Betul-betul kan? Kena buat part 2. Macam mana kita nak jawab? Okey. So antaranya apa yang target group kami adalah untuk diploma kesusanan ni, mereka memang belajar teori keusahawanan daripada boleh katakan memang lengkap lah dari segi konsep perniagaan, asal undang-undang perniagaan dan sebagainya, perakaunan, bookkeeping dan sebagainya yang berkaitan dengan itu. Jadi sebenarnya pendedahan pelajar dalam program DEN ini adalah lebih menyeluruh dan lebih lengkap berbanding program-program lain. Betul, tetapi jangan lupa bahawa pelajar DEN tadi sebenarnya yang pelajar kesusanan boleh involve dalam bidang logistik. Ya. Jangan lupa, walaupun dia tak belajar logistik, jadi sebenarnya sama. Dia belajar logistik boleh jadi usahawan, usahawan pun boleh jadi usahawan dalam bidang logistik. Dulu ditawarkan bidang perniagaan, ni bidang keusahawanan. Apa perbezaannya? Ini patut bagi kita jawab saya. Yelah, kadang kita faham mak ayah tanya soalan tu sebab betul. dia nak terbaik untuk anak mereka. Sebab bagi diorang kesusanan itu sangat menyeluruh. Kalau saya belajar IT, saya pun boleh buat kesusanan. Betul tak? Tapi bila kita nak ambil sesuatu bidang khususnya kesusanan, itu yang menjadi macam tanda tanya lah. Antara kami punya target group untuk diploma kesusanan ni adalah bagi keluarga, parents yang mempunyai perniagaan. Memang ada antara mereka yang menghantar anak-anak dia untuk belajar khusus tentang program kesusanan sebab mereka akan mewarisi perniagaan keluarga mereka. Ini yang kadang-kadang kita tak nampak. Okey, sebab bagi setengah keluarga yang business family business, mereka kadang-kadang anak-anak mereka ada yang nak mewarisi perniagaan, ada yang tidak. Jadi bagi mereka yang memang dah kenal pasti bahawa anak-anak itu akan mewarisi perniagaan, mereka telah memberi latihan daripada mula dengan modul yang lengkap yang memang fokus ke arah perniagaan. So bezanya dengan diploma pengajian perniagaan tu, bagi saya diploma kesusanan ini lebih fokus bagaimana menjadi usahawan dalam pelbagai bidang. Ya, itu beza. Itu beza dia. Special lagi lah. Dia belajar tentang perniagaan tetapi dia boleh inform dalam apa sahaja bentuk perniagaan. Tak kisah bidang. Jadi sebenarnya banyak bidang perniagaan yang boleh diceburi. Tapi jangan lupa bahawa cabaran luar, cabaran sekitar dalam konteks dunia perniagaan sekarang tu semakin mencabar. Itu sebenarnya yang lebih jadi cabaran. Enrollment macam mana Tu Haji? Enrollment keseluruhannya alhamdulillah kami tidak ada masalah lah. Tambahan pula kedudukan lokasi kampus yang berada di tengah bandaraya. InsyaAllah program-program yang ditawarkan pun memang mendapat. Kita akan jemput dia. Ya, dia bagi talk lah tentang kesusanan kita. Kalau di sini kesusanan yang kami run adalah popcorn. Ya. Paling wow lah. Cita rasa panggung. Cita rasa Kita tahu ni. Ya, cita rasa panggung. Alright, Dr. Terima kasih
kasih di atas pengkongsian kejayaan ataupun cabaran yang dihadapi oleh PMJB. Boleh tak Tuan Haji kita buat remark sikit? Boleh, okey. PMTG Sembang Sempoi. Ada harakat kat situ? Alright. PMTG Sembang Sempoi. Assalamualaikum. Now kita bersama dengan tetamu seterusnya iaitu Kapten ke Encik ya? Mana saya? Sebagai Kapten okey lah. Okay. Kapten Azman daripada Politeknik Bagan Datuk. Politeknik Bagan Datuk. Tadi kalau Haji Aziri 20 tahun ini kan, 30 tahun lebih saya kenal kan. Panggil Kapten nanti Jabatan Laut marah. Saya panggil Encik dah ni. Kau dah kena marah ni. Alright, Encik sihat ya? Sihat alhamdulillah. Bagan Datuk dengan Penang jauh ke? Rasanya tak jauh sangat kan? Ikut jalan lah. Saya naik kapal tadi. Nasib baiklah kita ada laut kan. Penang Port. Penang Airport. Kita dengan Penang Airport. Okay. So kita ada satu soalan untuk Encik Azman. Okay. So seperti yang kita tahu dekat Politeknik Bagan Datuk kita ada satu program iaitu program perkapalan, betul tak? Ya. Boleh tak Encik Azman mempromosikan program tersebut di dunia media kita? Terima kasihlah bagi peluang Bagan Datuk untuk mempromosikan. Di Bagan Datuk ni memanglah kita fokus kepada maritime technology engineering punya program lah Kalau cerita tentang kapal ni kita kena faham sebenarnya kapal ni besar sangat Ya, betul. Untuk perdagangan dunia pun dia lebih kurang dalam 74% perniagaan dalam dunia ni menggunakan kapal. Tadi PMJB kata dia usahawan kan. Tanpa kapal ni tak boleh nak jual barang, tak boleh. Betul juga nak import export kan. Okay, jadi maritime ni sebenarnya luas sangat dia punya program dia. Kita boleh pecah kepada dua lah. Satu dia lebih kepada pelayaran lah, seafarers lah Yang mana Politeknik Ungku Omar tua tu Politeknik Ungku Omar tu kan. Betul, sebab saya dulu pun ambil PO memang ada perkapalan. 69 tahun. Oh, Itu pada tahun 1999. Lebih kurang yang duduk ni lah. Itu yang untuk seafarers yang berlayar. Jadi di Ungku Omar dia marine engineering. Untuk menggerakkan kapal kita ada engine room. So kita lahirkan marine engineer punya graduan daripada Ungku Omar. Tapi di Politeknik Bagan Datuk ataupun kami ingin dikenali sebagai Maritime Technology Academy lah, kita lebih kepada membuat kapal itu sendiri dan menyenggara kapal itu sendiri. Selain daripada kapal, kita juga nak menyenggara struktur-struktur di laut lah. Contohnya oil rig, Petronas ataupun Sabah Oil dan lain-lain kan. Kita ada banyak oil rig kat Malaysia ni. Jadi talent-talent kita perlu hasilkan. Jadi saya nak cakap banyak pun kapal saya tak siap lagi. Kan? Tapi insya-Allah lah, insya-Allah 17 Julai kapal siap. Macam LCS tengah buat, tapi 17 Julai kapal saya memang siap betul-betul insya-Allah. Dan kita akan ada satu kampus yang indah yang boleh akomodir 1,440 orang pelajar dengan 3 program. Program Naval Architecture. The second one is a program Marine Electrical Engineer. Dia macam kalau kat bangunan ni kita ada chargeman kan. Dalam kapal kena ada chargeman. Dia ada Marine Electrical Engineer. Itu yang keluarkan professional certificate tu. Yang itu di bawah Jabatan Laut punya certification. Itu kalau di Ungku Omar program tu secara separuh masa beto. Dia punya yuran je pun dalam 12,000 saja. Saya rasa lah. Tapi dia punya gaji tu Jadi wow lah. lebih kurang lah sebab dia pakai US dollar kan dia gaji kan. Jadi yang the third one is marine construction lah, yang buat kapal. Kita nak bantu Malaysia untuk membuat kapal. Jadi boleh saya cakap banyak kan? Boleh. Santai-santai. Jadi kita ni kan
kalau kita balik kepada sejarah, kenapa Melaka itu gemilang, begitu gemilang pada satu masa itu, kan? Apa hubung kait Melaka, apa hubung kait dengan dunia, kan? Hubung kaitnya ialah pada waktu itu kerajaan Uthmaniyah, saya rasa lah, dia begitu gemilang pada waktu itu lah, kan, di Turki. Siapa supplier dia? Usahawan dari mana? Kan? Daripada Melaka lah. Kita ada rempah ratus, kita hantar kepada Gujarat, kita hantar kepada sana. Jadi itulah kekuatan pada waktu itu. Ada 94 bahasa saya rasa Hang Tuah boleh bercakap, kan. Jadi itulah saya rasa Politeknik Bagan Datuk ini kita cuba kembalikan lah zaman kegemilangan itu. Hebat. Kita cuba lah, kan, Maritime Technology Academy kat Bagan Datuk. Jadi saya berharap ramai-ramai lah anak Melayu, anak bangsa Malaysia kita ni untuk bersama-sama ke arah yang itu. Tadi saya dengar Encik A. Azman kata kapal nak siap 17. Bolehkah kita buat tour sikit? Boleh. Ada ke? Kita cuba nanti, kalau sebab dia reka bentuk bangunan dia memang reka bentuk kapal lah. Dengan sekarang ni OOTD bagai apa semua ni, kan. Betul. Jadi kita nak ini amanah daripada bekas TKP perancangan yang dahulu lah. Humanizing the institution. Kita tak nak terpisah daripada komuniti. Walaupun kita bukan college community, kita juga sebahagian daripada komuniti lah, kan. Politeknik adalah sebahagian daripada komuniti, serve for community juga. Kita tak nak orang bila melihat institution dia takut nak masuk kat tanya bagai apa semua, kan. Jadi kita cuba humanizekan lah, supaya rakyat dekat dengan institution, tahu ke mana, apa institution buat, ke arah mana institution nak bawa lah. Mungkin Encik boleh sharekan sedikit minimum untuk siapa yang layak untuk mohon Minimum masukan. Minimum kemasukan. Adakah SPM? Ya. Program di Politeknik ni untuk engineering dia sama je lah. Maknanya 3 kredit dengan kredit mathematics. Dan dikatakan lulusan SPM agak sukar lah sekarang ni dengan STEM tu, calon agak berkurang lah. Jadi kami juga di sini nak melihat perluasan program sedia ada lah, daripada 3 program yang fokus kepada E-Tech punya program yang engineering yang perlukan zat yang agak tinggi untuk masuk. Kita cuba luaskan yang lebih menjurus kepada keperluan industri itu sendiri. Saya ambil contoh kapal lah. Nak buat kapal, kita kena ada welder. Nak buat kapal, kita kena ada tahu orang yang buat piping. So kita cuba buat teknologi tentang welding, program teknologi tentang piping dan lain-lain tu yang lebih memudahkan. Tapi itu jangka masa panjang. Sama juga lah tadi, kena bincang dengan Dr. Sarizat juga. Ya, membalik Dr. Sarizat. Itulah promosi daripada pengarah, pengarah Politeknik Bagan Datuk. Okey, terima kasih ya Encik Azman. So, before kita nak tamat, boleh tak Encik kita buat kita punya tagline sikit? Oh boleh. PNTG Saya Sembang selalu Sembang. sangat lah. Kalau naik kapal memang kena macam tu. Ya kan. Dia ada pasukan sorak tu kan, mesti kena buat tu kan. Sebab kita nak, sebab kat kapal tu lah kita sesama sendiri nak bergantung. Tetap. Alright, okay, 1, 2, 3. Macam mana nak buat? Tunjuk dulu. Okay, PMTG Sembang Semboy. Alright. Okay, 1, 2, 3. PMTG Sembang Semboy.